Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi dalam video PDPC secara online bagi bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, kita perlu kenali perkataan yang selalu digunakan bagi bentuk geometri 3D. Okey, 3D itu apa? 3D itu ialah 3 dimensi. Okey, ia dikenali 3D kerana bentuk-bentuk geometri itu boleh dilihat dari pelbagai sudut. Dah boleh dilihat dari depan, tepi, atas, bawah dan belakang. Okey, oleh itu, perkataan-perkataan yang selalu digunakan ialah permukaan rata, permukaan melengkung, bucu dan sisi. Kadang-kala sisi juga dikenali sebagai tepi. Kita pergi ke bentuk yang pertama, iaitu kubus. Okey, atau dikenali sebagai cube in English. Okey, bentuk ini mempunyai bucu. Okey, jika kita lihat pada anak panah ini, betul-betul cikgu tunjukkan pada hujung pertemuan bagi garis-garis itu. Okey, itu dikenali sebagai bucu. Okey, jika kamu lihat di sini ada berapa bucu? Okey, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi, kubus mempunyai 8 bucu. Okey, kita tengok pula permukaan rata. Okey, permukaan rata itu ibarat apabila kita meletakkan di tapak tangan kita di atas satu permukaan, tapak tangan kita tidak melengkung, rata dan lurus sahaja. That's why kita panggil permukaan rata. Okey, jika kita lihat pada gambar ini, anak panah ini menunjukkan betul-betul di permukaan ya. Cikgu tak tunjukkan sisi, tak tunjukkan bucu pun. Okey, cikgu tunjukkan pada permukaan. Okey, ada berapa permukaan rata di sini? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5 di hadapan dan 6 di atas. Okey, jadi permukaan rata bagi kubus ada 6. Kita pergi ke sisi atau tepi. Okey, sisi atau tepi ni adalah kalau kita tengok pada lukisan ini dia betul-betul garis. Okey, jadi para pelajar boleh mengira berapa sisi bagi kubus. Okey, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kubus mempunyai 12 sisi. Kita pergi kepada bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua dikenali sebagai kuboid. Okey, kuboid ini dia berlainan sedikit daripada kubus. Kerana apa? Kuboid mempunyai bentuk permukaan rata yang berbentuk segi empat tepat. Okey, dia panjang sikit daripada segi empat sama. Okey, jika kamu lihat bentuk yang mempunyai segi empat tepat ini, kita panggil ia sebagai kuboid. Okey, kamu tak boleh panggilnya sebagai kubus tau. Kena panggil kuboid. Okey, jadi kat sini anak panah ini pun sama. Cikgu tunjukkan satu demi satu. Tengok ni bucu. Okey, sama juga kamu boleh mengira bucunya. Okey, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 dan 8. Sama macam kubus tadi. Okey, permukaan rata pula. Okey, permukaan rata ada 1 tepi. Tepi sini 2. Okey, bawah 3. Atas 4. Depan 5 dan belakang 6. Okey, jadi kuboid mempunyai 6 permukaan rata. Okey, tengok pula sisi. Okey, tengok pada garisnya. Kamu boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, 12 di sini. Okey, jadi dia mempunyai 12 sisi, okey, bagi kuboid. Kita pergi ke bentuk ketiga, iaitu piramid. Okey, selalu tengok piramid kan? Okey, tapi kamu jangan tertipu ya. Kena berhati-hati kerana piramid itu bergantung kepada tapaknya. Okey, kamu tengok ada 3 bentuk piramid di sini, tetapi tapaknya berbeza. Jadi bila tapak berbeza, nama piramid pun berbeza. Okey, kita tengok gambar yang pertama, piramid tapak pentagon. Okey, macam mana tahu tapak pentagon? Okey, ini sebenarnya kamu dah belajar bab bentuk hari tu, iaitu pentagon, heksagon, apa semua tu. Okey, jadi kita bagi nama dia bergantung kepada tapaknya. Okey, piramid tapak pentagon. Ini piramid tapak segi 4. Ini piramid tapak segi 3. Okey, yang cikgu tunjukkan ni bucu. Okey, bucu bukan atas sahaja. Ni cikgu tunjuk contoh satu bucu sahaja. Tetapi bucu ini bergantung kepada hujung-hujung, okey, bentuk yang ada ni. Okey, jika kita tengok piramid tapak pentagon, bucu dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, bagi piramid tapak segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Piramid tapak segi 3 ada 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kamu boleh kira setiap bucu mengikut nama piramid sendiri. Begitu juga untuk mendapatkan nilai sisi dan nilai permukaan rata. Okey, jadi jika berlainan nama, dia punya bilangan tidak sama. Jadi kamu kena kira. Kita pergi ke bentuk seterusnya, silinder. Okey, silinder biasa kita tengok kan, kecil ke besar kan. Kita akan ada dua permukaan rata berbentuk bulat. Okey, ni bentuk bulat. Atas 1, bawah 2. Okey, jadi ada 2 permukaan rata berbentuk bulat. Okey, kita tengok anak panah hijau pula ni. Ni permukaan melengkung. Permukaan melengkung ni ialah permukaan apabila kita bayangkan tapak tangan kita bengkok. Okey, tapak tangan ya, bukan jari ya. Tapak tangan kita bengkok. Okey, jadi dia macam melengkung. Okey, jadi itu kita panggil permukaan melengkung. Okey. Ya, okey, ini permukaan melengkung. Okey, pergi ke seterusnya. Okey, ini kita panggil kon. Okey. Yang mengikut anak panah ini di atas, ini adalah bucu. Okey, kon tak ada banyak bucu. Bucu dia hanya satu saja, iaitu on the top ni kat sini. Atas sekali bucu dia. Okey, lepas tu ada permukaan melengkung, iaitu kita panggil badan dia lah. Keliling dia. Itu permukaan melengkung. Dan satu permukaan rata berbentuk bulat. Tu bawah dia tu. Okey, permukaan rata berbentuk bulat. Okey, yang ini kita panggil apa? Okey, gambar seterusnya ini adalah contoh-contoh prisma. Okey, contoh-contoh prisma. Okey, prisma pun sama macam piramid. Nama dia tak tetap, dia bergantung kepada tapak dia. Okey, tapak dia ni yang berlainan. Okey, ini tapak dia. Tapak bentuk segitiga kita panggil prisma tapak segitiga. Okey. Kalau ini bentuk apa? Pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita namakan dia prisma tapak pentagon. Okey.
Gambar yang ketiga pula. Okey, ada berapa dia punya tapak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita panggil prisma tapak heksagon. Okey, jadi untuk bentuk prisma ini terdapat bucu yang berbeza mengikut nama yang berbeza. Terdapat bilangan permukaan rata yang berbeza kerana nama dia pun berbeza, dan terdapat sisi yang berbeza kerana pertambahan bilangan sisi tapaknya. Okey, jadi kalau kamu rajin, kamu boleh kira dia punya sisi di sini. Okey, jadi kamu jangan fikir semua bucu, semua sisi, semua permukaan rata dia sama ya. Okey, dia adalah berbeza. Okey, cikgu tekankan lagi. Berbeza mengikut nama prisma. Okey? Okey. Jika kalau kita masukkan dalam jadual, dia jadi macam ni lah. Okey, kita bagi dia nama kat sini. Permukaan rata ada berapa. Okey, permukaan muka lengkung ada berapa. Okey, tepi ada berapa. Dan bucunya ada berapa. Okey, kita pergi ke bentangan bentuk geometri ya. Okey, ini bentangan kubus. Okey, jika tadi kita kira ada 6 permukaan, jadi kat sini ada 6 segi 4 sama. Okey, boleh buat macam ni. Boleh buat macam ni juga. Okey, ini piramid tapak segi 4 sama. Tengok bentangan dia. Okey, bila tapak dia segi 4 sama, dia mesti ada salah satu bentuk segi 4 sama. Kat sini. Jadi kalau piramid itu tapak segi 3, kamu mesti tengok semua bentangan itu ada segi 3. Okey, ini adalah bentangan bagi kun. Tengok ya, bentangan bagi kun. Okey, mesti ada satu bentuk bulat macam ni. Dia bukan bulat lah, dia ada, kita panggil sektor ni. Dan bulat kecil di tepi dia. Okey, itu adalah bentangan kun. Okey, ni bentangan kuboid. Okey, macam cikgu cakap tadi, kuboid mesti ada bentuk segi 4 tepat. Dia berbeza dengan kubus. Kalau kubus semua segi 4 sama. Okey, kuboid ada segi 4 tepat. Okey, itu beza dia. Okey, ini pula bentangan bagi silinder. Oleh kerana silinder ada 2 permukaan rata berbentuk bulat. Jadi bila kita buka dia, kita bentang dia, dia mesti ada 2 permukaan bulat macam ni. 2 bulatan. Okey, ini adalah piramid tapak segi 4. Dan ini adalah kun. Kun macam ni tadi boleh. Macam sebelum tadi pun boleh. Okey. Okey, itu saja untuk slot kali ini. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi mendengar.